Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan hamba sihat tu. Nama tak nampak abang. Nama tak nampak. Bagawi ha? Sibuk. Mana Dr. Yusuf Qardawi? Oh, pergi mana? Penang balik lah. Tak apa. Ni ada kemah buat apa ni? Oh, Ustaz Miraj tu. Ni surau punya kemah. Surau punya. Oh, patut tuan-tuan bila pasang tuan-tuan biar lama tu. Siapa punya? Tak apa tuan-tuan. Katanya malam ni ada arwah, ya. Siapa buat ni? Okey tu. Tak apa tuan-tuan. Jadi patutnya kita ada subuh, kuliah subuh. Saya tunggu abang. Saya tunggu abang tak mesej saya tak mai. Saya mai seorang tapi kenduri tu rumah Dr. Yusuf Qardawi ada kenduri. Jadi saya pergi kan, dipanggil tengah hari, saya kata tak panggil pun, rupanya abang positif lah. Saya mai kenduri dia tu apa, lembu sekok kan. Lembu sekok pergi ni. Tak apa tuan-tuan. Jadi dia main hantar lauk kat abang kan. Baik tuan-tuan. Jadi kita tengok tuan-tuan, kita berhenti kat mana malam ni tuan-tuan. Surat apa? 69. Ya, kita tengok 69. Kita berada di bawah tajuk huraian zikir lepas sembahyang. Huraian zikir lepas sembahyang. Zikir ni merujuk kepada ingat tuan-tuan. Zikir tu maksudnya ingatlah. Ni kita bincang ni zikir lepas sembahyang tuan-tuan. Zikir yang kita baca lepas sembahyang. Sunat hukum dia, orang yang banyak berzikir, orang yang paling dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Yang ni ingat Allah. Kalau tuan-tuan tengok di internet sekarang ni, mereka bergaduh zikir kan. Allah ke, hu kan. Dia ni sebenarnya orang yang bahas ni dia bukanlah orang yang faham benda tu. Ustaz-ustaz muda kan. Mereka ni lah yang apa, agak allergic lah tuan-tuan bila orang zikir hu Allah. Dia ada makna tu. Memanglah zikir ni kita memuji Allah. Contohnya subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sampai tu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya kita sebut nama Allah dan pujian. Itu baguslah. Kita tak nafikan, itulah yang terbaik Nabi ajak. Habis tu yang zikir Allahu ni yang mana pula? Memang tak ada dalam hadis Nabi, tak ada zikir Allahu. Tak ada. Tapi macam mana zikir tu boleh ada dan diamalkan oleh kebanyakan ulama-ulama sufi, malah sebagai ulama-ulama besar di tanah Melayu zikir Allahu. Kita nak kata ni sesat, bid'ah, jangan sebut lagu tu. Dia ada ustaz-ustaz muda lah tuan-tuan. Tuan-tuan, benda yang kita tahu, tok guru ni yang hebat-hebat lah, tok guru pondok ni yang berzikir Allahu ni, bukan dia berzikir tu ya, dia pun berzikir macam kita juga. Lepas sembahyang macam kita berzikir.
Segala zikir yang kita buat, boleh kata tok guru tarekat, tok guru besar ni semua berzikir macam tu. Macam mana kita berzikir, macam tu dia pun berzikir. Ustaz-ustaz muda ni dia tak faham. Dia pun ingat bila ada orang zikir Allah Allah, dia tak berzikir subhanallah. Bukan. Orang zikir hu dia tak berzikir alhamdulillah. Bukan. Orang yang berzikir Allahu tu lebih banyak berzikir daripada kita, tuan-tuan. Cumanya tak mana zikir Allahu ni. Masa bila, tuan-tuan? Pas sembahyang zikir ni, pas sembahyang zikir macam ni lah. Nah, dalam sembahyang zikir macam dalam sembahyang kan, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, semua zikir tu. Hu dengan Allah ni ulama-ulama buat bukan supaya tinggal zikir-zikir ni, bukan. Supaya kita ni berkekalan mengingati Allah. Itu tujuan dia. Masa bila? Masa tengah mancing, Allah, Allah, Allah. Bila kita sebut subhanallah, subhanallah, ada masa mungkin kita rasa penat. Betul tak kan? Jadi kita nak mudah, hu Allah, 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 Allah. Makna dia apa? Selama berjam-jam ingat Allah. Boleh eh? Hu tu bila? Hu tu kalau dah tak larat dah. Kita dah Allah, 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 Allah. Masa dah tak larat dah, kita guna hu. Apa makna hu? Bukan hu saja. Hu tu ada makna tu. Hu tu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu, dia. Nah, kalau orang bahasa orang putih, hi lah, hi. Bahasa orang putih, bahasa Arab, hu. Ada hu ni apa? Dialah Allah. Dialah Allah. Dia pun sebut hu tu, bukan saja sebut. Jiwa dia pun ni penuh dengan perasaan keagungan dan kebesaran Allah. Hu tu ulama sebut dengan jiwa penuh dengan perasaan. Nak cakap pun susah, ha? Macam orang bila dia cinta seseorang kan, dialah. Oh macam tu. Ini orang makam tinggi ni. Tapi kalau kita kata zikir mana yang terbaik, pastilah Nabi ajak subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Yang ni yang terbaik Nabi ajak. Tapi Allahu tu ulama buat supaya kita berkekalan di dalam zikir. Boleh lah. Tu orang yang sampai hu tu, dia sampai martabat tinggi ya, tuan-tuan. Orang yang zikir hu ni bukan dia tak berzikir macam kita berzikir, dia berzikir lagi banyak pada kita. Kita berzikir subhanallah, dia lebih banyak pada kita lagi zikir. Kita berzikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dia pun berzikir lagi banyak. Tapi hu tu waktu dia pun mencapai makam tinggi, perasaan dia tu kan, dialah Allah. Kita panggil apa? Tak tahu nak kata kan. Kalau kita tengok satu benda, kita suka, kita tak tahu nak cakap apa, kita kagum. Begitulah. Hu tu bila disebut hu, dialah tu, jiwa dia tu. Nah, dipenuhi dengan perasaan kasih, cinta, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh ha? So tuan-tuan kalau tengok orang duk bergaduh ni, duk bergaduh ni, tuan-tuan, saya tak tahu. Di Facebook, di YouTube, ustaz-ustaz muda ni, tuan-tuan. Benda kadang-kadang benda yang tak perlu kita bergaduh, kita abaikannya, tuan-tuan. Nah, banyak saya tengok orang yang bahas hu Allahu ni, depa kata ni ajaran yang sesat lah, tak betul. Ini semua ustaz-ustaz jahil, tuan-tuan. Takkan kita nak kata ulama besar ni, tuan-tuan. Takkan kita nak hina ulama. Sebab tu jangan kita bicara benda yang kita tidak tahu. Jadi Allahu tu bukan ulama tu zikir tu je. Ulama tu boleh kata segala jenis zikir dia pun berzikir. Cuma ada ketika Allahu tu. Nah, terutama bila dia tak buat apa lah. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu masa saya mengaji pondok tu. Tok guru cerita kawan dia zikir Allah. Allah. Masa nak tidur, dia tak mau tidur dalam keadaan lalai. Kita biasanya kita nak tidur, kita berangan. Kadang-kadang kita berangan. Kadang-kadang kita fikir masalah siang tadi. Kadang-kadang kita fikir hal dunia. Kadang-kadang kita fikir macam-macam kan. Dia pun tak mau. Orang sufi, tarekat yang dekat dengan Allah tak mau. Tak mau dia bertidur. Kan tidur pun mati, tuan-tuan. Bukanlah mati. Tuan-tuan tahu kan, roh kita ni ada. Roh ni satu tapi dia dua. Susah nak sebut, tuan-tuan. Satu dia panggil ruhul yaqazah, satu ruhul hayah. Ruhul yaqazah ni ruh kesedaran. Kalau dia keluar, kita tidur. Satu lagi nama dia ruhul hayah, ruh kehidupan. Kalau dia keluar, kita mati. Masa tidur tu memang mati pun. Sebab tu bila kita bangun tidur, kita kata apa? Nabi ajak. Tuan-tuan baca apa lepas bangun tidur? Doa bangun tidur. Doa bangun tidur apa, tuan-tuan? Allahumma barik lana. Sambung. Bangun tidur Nabi ajak kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami mati.
Mati, tidur tadi. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami balik. Kalau ruhul yaqazah tu tak balik, kita tak senak tu, koma tu, tuan-tuan. Kalau ruhul yaqazah tu tak keluar. Sebab tu orang koma kadang-kadang, bila dia terjaga pada koma, kadang-kadang macam-macam dia tengok. Sebab ruhul kesedaran itu dia tak balik ke badan. Dia pergi menerawang, merata, tuan-tuan. Kalau kita tidur, ruh kesedaran tu tak balik, itu koma. Dia tak mati, tapi dia koma. Tu bila kita bangun, kita kata segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, yang mengembalikan ruh kesedaran. Ba'da ma'amatana, setelah dia mematikan kami waktu kita tidur tadi tu. Allah matikan kita sejak keluar kesedaran kita. Wa ilaihin nusyur, kepadanya lah kita kembali. Jadi ulama sufi ni dia tak mau tidur dalam keadaan fikir dunia. Tak mau tidur dalam keadaan ingat benda-benda bukan-bukan. Maka disebutlah Allah tu. Allah. Supaya apa? Dia tidur, biar jiwa dia penuh dengan Allah. Biar dia dapat mimpi yang hebat lah. Itu yang jiwa tu. Sebelum tidur macam mana jiwa tuan-tuan? Dia menentukan mimpi tuan-tuan. Jadi kawan ustaz ni, tok guru saya ni, dia cerita, masa dia tidur sebut Allah. Dia tidur lah. Mulut dia duk Allah lagi. Tidur lah. Mulut dia Allah. Tidur lah. Bini dia kejut, bang, bangun. Kenapa? Abang daripada tadi lidah abang duk Allah. Dah tidur lah. Itu kita kata zikir itu memenuhi badan dia, memenuhi perasaan dia. Okey tuan-tuan, kita tengok zikir kita sambung. Yang ke-14. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuq man tasha' bighairi hisab. Surah Ali Imran ayat 27. Soalnya zikir ni kita baca subuh dengan maghrib, betul tak? Tapi sekarang ni jarang, bila ada kuliah biasanya kita tak baca lah. Sebab panjang tuan-tuan. Lepas daripada ayat kursi kita baca apa? Amanar Rasul. Bukan, kita baca lillahi ma fis sama, amanar Rasul, la yukallifullah, betul tak? Kadang-kadang kita baca tulijul laila fin nahar, tulijun nahar fil lail. Lepas tu kita baca apa? Inna dina indallahil Islam, betul tak? Ada orang baca lagi tu. Baik. Kemudian ada yang baca apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ada sebut. Jadi lah ni kita bila ada berzikir, sebenarnya imam dia akan stop lah teraan, cukup dia akan pendekkan, nak bagi laluan kepada zikir, kepada kuliah. Baik tuan-tuan, apa makna dia? Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, masukkan malam kepada siang, dan engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Allah masukkan, tukar lah makna dia, daripada siang menjadi malam, malam menjadi siang. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati. Benda yang mati, Allah Ta'ala lah yang menghidupkan. Kita sebelum dilahirkan tak hidup, matilah. Kemudian Allah keluarkan kita daripada benda yang mati, daripada titik air mani tuan-tuan. Jadilah kita yang bernyawa. Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Yang hidup mesti mati. Engkau jualah yang maha memberi rezeki pada siapa yang engkau kehendaki dengan tiada hitung hisapnya. Jadi Allah Ta'ala lah yang menukar siang dan malam. Ni siang malam ni Allah Ta'ala tukar. Tuan-tuan tahu berlaku siang malam ni sebab apa? Macam mana boleh berlaku siang dan malam? Kita kata matahari terbit dan matahari terbenam, kan? Matahari mana dia terbit dan terbenam? Terbit dan terbenam ni kita nampak. Hakikatnya matahari mana dia terbit tak terbenam. Dia duduk tempat dia. Kerana putaran bumi dipaksinya. Bumi berputar. Kelajuan bumi berputar ni lebih laju daripada peluru tuan-tuan. Saya lupa berapa kelajuan, berapa ratus kilometer per jam, saya tak ingat. Dia pusing laju bumi ni. Tapi disebabkan bumi ni besar saiz dia dan kita ada graviti. Kalau tak ada graviti, bila bumi berputar, kita ni semua terlempak ke angkasa lepas. Sebab tu bumi, kita duduk atas bumi ke dalam bumi tuan-tuan? Kan bumi, kita duduk atas bumi ke duduk dalam bumi? Ke dalam bumi? Atas bumi. Kita duduk atas bumi. Dalam bumi mana boleh duduk? Dalam bumi dia ada mantle, dia ada apa? Dia ada larva. Dalam bumi tu panas tu, kerak tu. Kita bukan duduk dalam bumi, kita duduk atas bumi. Ni atas bumi, kita duduk atas bumi. Habis tu kenapa duduk bawah ni tak jatuh ke angkasa lepas? Kerana ada graviti. Kita ada lapisan ozon, ada lapisan apa? Atmosfera.
Jadi kita ada graviti bumi. Graviti ni boleh hidup tuan. Kalau tak ada graviti tuan-tuan, bumi berputar, kita ni semua semua akan terkeluar ke angkasa lepas. Matilah tuan-tuan, angkasa lepas pun dah boleh dapat. Tapi adanya graviti tuan-tuan. Graviti ni sebab tu kita tak boleh terbang. Graviti tuan-tuan. Graviti ni dia tarik kita ke bawah tuan-tuan. Graviti ni. Sebab tu orang naik kapal angkasa, kan dia terbang kan. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan di internet ada orang naik kapal angkasa dia akan terbang. Nak minum air, kalau tuang air ni dia terbang. Dia turun bawah, graviti tak ada. Graviti antara nikmat Allah tuan-tuan. Kalau bayangkan kalau surau tuan-tuan tak ada graviti, tuan-tuan semua terapung weh. Kalau tuan-tuan pakai kain pun naik ke atas tuan-tuan. Tak ada graviti tuan-tuan. Bilik tak ada graviti. Graviti ni nikmat Allah. Jadi tuan-tuan, Allah, kita duduk atas bumi, Allah Ta'ala lah yang memasukkan siang dan malam. Kerana putaran bumi kan. Ni matahari kita berputar. Bila kita malam, sebelah sana siang. Bila kita siang, sebelah bumi sana malam. Baik, kemudian jadi Allah Ta'ala hidup dan Allah yang matikan, dan Allah bagi rezeki pada siapa yang Allah Ta'ala kendaki tanpa hitung hisapnya. Terpulang pada Allah tuan-tuan. Rezeki tak sama tuan-tuan ni tuan-tuan, rezeki lain-lain semua. Semua orang lain rezeki tak sama tuan-tuan. Ada orang Allah Ta'ala bagi rezeki banyak, ada Allah Ta'ala bagi kurang tuan-tuan. Ini semua bagi ujian bagi orang tuan-tuan. Saya nak sebut kat tuan-tuan, ada saya pernah jumpa satu hamba Allah. Tuan-tuan tahu tak cabutan SSP? Kan dia cabut tiap-tiap bulan 1 juta. BSN masuk buat bang. Tuan-tuan nak masuk boleh, dia halal je, dia tak apa. Cabutan betul tidak ada masalah, memang halal. Tuan-tuan boleh masuk. Kalau tuan-tuan beli 3,000, tuan-tuan layak mendapat cabutan 1 juta. SSP dibuat cabutan tiap-tiap bulan 1 juta tuan-tuan. Tadi pun kita tengok di Facebook kan, dia ada buat kan cabutan. Ada nombor baru pun ada. Ada orang baru masuk dapat 50,000 tuan-tuan. Nyawa 50,000. Ada orang yang dapat 100,000. Dan ramai dapat Myvi. Myvi saya ingat 10 orang kot dapat Myvi baru. Tak ada yang dapat cabutan 100,000 ada. Dan ada yang dapat cabutan 1 juta tuan-tuan. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan dia dapat 1 juta. Bank Islam tak banyak. Bank Islam dalam setahun 3 kali dia buat cabutan 1 juta. BSN banyak. Al-Afar setahun 3 kali cabutan. Tapi BSN ni tiap-tiap bulan ada cabutan. Jadi saya tengok tadi tuan-tuan, ada seorang budak perempuan muda tuan-tuan. Saya ingat umur dia belum 30 atau 30. Nama saya tahu, tengok ikut nama tuan-tuan. Kalau nama pelik-pelik ni tuan-tuan, mana ada orang tua. Nama apa dah? Wan Siti Nur Quraitul Aini. Ni semua nama orang muda ni tuan-tuan. Bukan nama orang tua. Dia dapat 1 juta tuan-tuan. Tengok dapat 1 juta daripada Kuala Lumpur. Tuan-tuan, saya pernah jumpa satu hamba Allah. Kita pun tak tahu di sini kan. Haji Pian dapat 1 juta. Dulu satu orang perempuan tua di Titi Serong dapat 1 juta juga. Makcik tu dia pun tak tahu nak apa duit tu. Orang ambil gambar pun tutup muka, nak tahu nak buat apa. 1 juta tu tiba-tiba dapat. Saya pernah jumpa satu orang tuan-tuan. Dia punya lah nak dapat 1 juta SSP BSN tu. Siapa tak mau kan? Yalah tiap-tiap bulan cabut. Tak, tiap-tiap bulan buat cabutan 1 juta. Kalau tak dapat 1 juta 100,000. Tak dapat 100,000 50,000. Tak dapat 50,000 10,000 pun ramai dapat. Tiap-tiap bulan cabutan ni. Reta tadi tak salah 10 orang dapat. 10 orang dapat Myvi baru. Jadi tuan-tuan, dia dalam sekali cabut tu macam-macam dia. Ada BMW pun ada tadi. Siapa dapat tak tahu BMW tu. Satu orang hamba Allah ni yang saya kenal lah. Dia ada duit 3,000. Kalau siapa beli 3,000, dia layak dapat cabutan 1 juta untuk tiap-tiap bulan. Nombor dia naik. Jadi dia beli 3,000 tuan-tuan. Dia bukan ada duit sangat pun. Tak ada duit. Tapi disebabkan bank tu lah, pegawai bank tu pandai bercakap. Kata masuklah ni makcik. Orang perempuan. Masuklah makcik. Makcik masuk ni 3,000. Tiap-tiap bulan ada cabutan 1 juta. Makcik ni bukan orang senang, susah. Tapi disebabkan apa? Dengar 1 juta tu. Oh, kawan seronok. Walaupun hidup susah tuan-tuan, sanggup beli. Sanggup beli 3,000. Dia dah tunggu, saya ingat adalah bertahun dah tuan-tuan. 5 tahun ke 7 tahun ke dia tunggu, lama lah. Dia punya nak lah tuan-tuan makcik ni. Hidup pun sebatang kara. Sian tuan-tuan. Hidup sebatang kara. Sian. Punya nak. Nak sungguh-sungguh. Tiap-tiap bulan duk tanya dapat ke tak dapat. Dapat ke tak dapat. Sekarang ni dia dah uzur dah tuan-tuan. Uzur dah.
Mata pun dah tak nampak. Lama lah tunggu. Kecil manis teruk tuan-tuan. Kecil manis tuan-tuan jaga, kadang-kadang tak kena potong kaki, kadang-kadang dia serang mata tuan-tuan. Ada seorang ustaz tu di Kedah, orang Kelantan duduk Kedah, dia kena kecil manis, dia serang sarah mata, buta tuan-tuan. Buta tu kecil manis bahaya. Ada orang dia tak serang mata, dia serang telinga. Mata nampak, telinga pekak tu. Sarah rosak, sarah telinga rosak. Dia makcik ni tuan-tuan lah ni telinga pun dah tak dengar dah. Tuan-tuan cakap memang dia tak dengar dah. Pakai alat pun tak dengar dah. Mata pun dah tak nampak. Tapi harapan tuan-tuan, nak dapat duit cabutan, satu habuk pun tak dapat. Kalau saya tengok dia tuan-tuan, saya kesian tuan-tuan. Tunggu bertahun-tahun tak dapat. Hatta bila kita tengok senarai cabutan tu, ada je orang bukan Islam yang dapat. Ada? Orang Cina ada, India ada yang dapat kan, 1 juta lah apa lah. Makcik ni kesian. Sampai makcik ni cerita kat saya tuan. Makcik ni beritahu saya, dia bangun tiap malam tahajud doa. Sungguh kesian tuan-tuan. Saya dengan Allah, kesian dia. Kenapa tak dapat tuan-tuan? Tiap-tiap malam bangun tahajud doa nak dapat 1 juta. Tapi sampai sudah dia tak dapat. Sekarang mata dia pun dah tak nampak, telinga dia pun dah tak dengar. Tapi dia doa, tapi dia tak dapat. Ni tuan-tuan, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala bagi rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa dihisap, siapa yang Allah mahu. Kalau orang itu ada kebaikan bagi dia. Ada orang kita minta mungkin tak baik bagi kita tuan-tuan, tapi saya pun nampak tuan-tuan, antara hikmah kenapa makcik tu tak dapat. Kenapa, apa hikmah dia? Dia berdoa tuan. Kalau dia dapat duit 1 juta pun tuan-tuan nak buat apa? Mata tak nampak. Mata memang tak nampak habis. Telinga tak dengar. Macam mana nak belanja duit tu? Kalau dia dapat 1 juta apa jadi? Adik-beradik perang. Betul tuan-tuan? Masa dia sakit, 1 habuk, adik-beradik tak mau tengok. Betul tak kan? Betul tak? Bila mata tak nampak, telinga tak dengar, tak larat, adik-beradik bukan nampak kan? Bukanlah semua adik-beradik ada je, okey. Tapi bila dia dapat 1 juta, agak adik-beradik kenal ya? Oh, sini banyak dah saya jumpa tuan-tuan. Banyak dah. Dulu ada satu orang menang 1 juta. Saya ingat masa saya mengaji di Izzuddin tu. Ada apa benda permainan apa atau dulu dapat 1 juta lu, roda impian ke apa benda tu? Juta dia ke? Dia dapat 1 juta tu, punya ramai telefon dia. Hang kenal dak aku ni, kawan lama ni. Dia pun tak kenal siapa dia. Bila kaya semua pakat kawan, betul tak kan? Padahal kita pun tak kenal, main mana mamat ni. Tapi bila ada duit, saya pun nampak, kalau ditakdirkan Allah dia dapat 1 juta, adik-beradik makcik ni perang. Pasal apa? Semua pakat ambil dia nak belah. Betul tak? Ya ada 1 juta, dia mati aku ambil kat aku. Tuan-tuan nampak? Main-main tuan-tuan. Ada hikmah di sebaliknya. Rupanya dia duduk minta tu masa dia sihat. Rupanya dia tak sangka lagi berapa tahun dia akan sakit teruk. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kadang-kadang kita pun minta. Betul tak kan? Duit 1 juta siapa tak mau? Tuan-tuan nak 1 juta tuan-tuan? Saya pun nak. Mohong lah kalau tuan-tuan tak mau. Betul tak? Dapat beli fire pun jadilah kan. Okey tuan, kita tengok. Jadi Allah Ta'ala bagi rezeki pada siapa yang Allah Ta'ala mahu tanpa hitung. Allah Ta'ala tahu siapa yang dapat rezeki dia jadi baik. Siapa yang dapat rezeki, siapa yang dapat banyak rezeki, mungkin jadi susah pada dia. Betul tak? Maka Allah Ta'ala tak bagi. Maka doa yang dia berdoa tu Allah Ta'ala simpan di akhirat kelak. Nanti mati, nanti darjatnya dia angkat. Nah, lebih baik daripada dia minta 1 juta. Di akhirat Allah Ta'ala angkat darjat dia. Kerana doa dia tak berhenti bangun tahajud. Mungkin disebabkan tu Allah Ta'ala angkat darjat ke darjat yang tinggi. Baik tuan-tuan, kita tengok yang ke-15. Subhanallah 33. Kemudian diakhiri dengan Alhamdulillah wa bihamdih. Salah ni tuan-tuan. Kan dia ni. Subhanallah, apa dia tuan-tuan sambung? Boleh je kita sambung terus. Subhanallah, habis subhanallah. Terus Alhamdulillah 33. Terus dengan Allahu Akbar. Boleh je. Cumanya tuan-tuan nak tambah boleh je. Tambahan ni adalah daripada ulama, para ulama. Subhanallah apa dia? Bukannya ni kan. Apa dia subhanallah?
Kita baca subhanallah 33. Kemudian kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, alhamdulillah, itu ya kan? Subhanallah bihamdihi. Kemudian kita sambung, kita kata apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Bukan? Subhanallah. Kalau alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin, Allahu akbar. Allahu akbar, kita tahu lah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Kalau subhanallah, subhanallah il azim wa bihamdihi daiman qaiman abada alhamdulillah. Boleh ha? Bacaan itu daripada ulama. Boleh tak? Boleh tuan-tuan baca. Boleh juga kalau tuan-tuan nak teruskan, terpulang, nah, dua-dua boleh. Tapi bukannya ni ya. Saya ingat mungkin silap cetak lah ni. Bukan alhamdulillah wa bihamdihi, bukan. Dia macam tu subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qaiman abada alhamdulillah. Nah. Baik. Jadi subhanallah 33. Dan kita baca sebelum baca subhanallah pun ulama tambahkan apa dia? Ilahi rabbi, teraan untuk Tuhanku subhanallah, ataupun ilahana rabbana, teraan kalau ramai lah, kalau jadi imam ilahana rabbana. Tuan-tuan boleh baca, tak baca pun tak apa. Tuan-tuan, subhanallah maksud dia maha suci Allah. Maha suci ni apa? Maha suci daripada apa yang tidak layak bagi Allah. Orang anggap Allah ada anak lah, Allah Ta'ala berjisim lah, Allah Ta'ala macam makhluk lah. Subhanallah, maha suci Allah daripada segala benda yang tidak layak bagi Allah. Baik. Saya ada seorang kawan saya, ustaz, buat PhD, tapi saya tak tahu akidah dia lagu mana. Dia buat PhD, tunggu nak siap PhD dia. Saya pun tak ada PhD, tuan. Saya ijazah. Dia bincang dengan saya sebab dia kata Allah Ta'ala duduk atas arash. Duduk atas arash, ke arah tu lah. Saya kata, dia tanya saya soalan, dia kata Allah Ta'ala duduk. Dia kalau kita kata Allah atas arash seperti mana yang layak dengan kebesarannya, tak apa, boleh lah. Jangan kata zat Allah segitu atas arash, tak boleh. Sebab bila kita kata atas ni, atas yang layak dengan Allah, boleh jadi atas maknawi, bukan atas hakiki lah. Kalau saya kata saya atas kursi, makna dia apa? Zat saya seketui atas kursi. Zat ni tubuh badan lah, tuan-tuan. Allah Ta'ala kita tak kata tubuh badan, sebab zat Allah tidak ada bentuk, tak dapat dibayangkan. Kita kata zat dia. Nah, tapi kalau manusia, tubuh badan lah. Kalau benda ni lah, dia punya jisim ni lah, fizikal ni, zat lah ni. Jadi kalau saya kata saya atas kursi, zat saya seketui atas kursi. Bila kata Allah atas arash, bukan makna zat Allah seketui atas arash tu, bukan. Seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungan, hanya Allah yang tahu bagaimana. Itu tak apa, kita tak boleh gagah lagi. Tapi bila dia kata zat Allah betul-betul yang atas arash, ni pelik, tuan-tuan. Seolah Allah Ta'ala duduk atas arash. Allah Ta'ala menggunakan arash. Saya duduk atas kursi, Allah Ta'ala duduk atas arash. Sama, tuan-tuan. Tapi dia kata kat saya, ni PhD, tuan-tuan. Baru lagi dalam berminggu bincang dengan saya, panjang saya bahas dengan dia, tuan-tuan. Tapi susah orang macam ni nak berubah, tuan-tuan. Dia tanya saya, dia kata macam ni. Dia kata, boleh tak Allah Ta'ala menggunakan makhluk dia? Allah Ta'ala jadikan makhluk dia. Takkan Allah Ta'ala tak boleh gunakan makhluk dia? Allah Ta'ala jadikan arash makhluk yang paling besar. Apa salahnya Allah duduk atas dia? Arash kan makhluk dia. Kita boleh guna makhluk Allah. Kenapa Allah Ta'ala tak boleh guna makhluk dia? Arash adalah makhluk yang paling besar. Sebesar-besar makhluk arash. Besar, tuan-tuan. Langit ni kita tak tahu batasan dia banding dengan kursi, tuan-tuan. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, ayat kursi, tuan. Langit bumi ni yang sangat luas ni, alam semesta ni, macam cincin letak atas padang pasir. Padang pasir yang luas itu kursi. Kursi dibandingkan dengan arash, Rabbul Arsyil Azim, letak cincin di tengah padang pasir yang luas. Cincin tu kursi, padang pasir yang luas arash. Arash makhluk paling besar. Takkan tak boleh Allah Ta'ala duduk atas arash? Arash kan makhluk dia. Tuan-tuan jawab macam mana? Tuan-tuan cuba jawab. Tuan-tuan mengaji akidah lah.
Dengar kata dengan Ustaz Zaki dah khatam banyak kitab. Lah ni tuan-tuan jawab. Saya tak mau jawab. Ha? Salah. Salah macam mana tu bang? Mana dia Allah Ta'ala tak boleh. Soalan dia, boleh tak? Soalan dia tu, boleh tak Allah duduk atas arasy? Boleh tak? Jawapan dia dua je. Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan faham tak? Arasy itu makhluk Allah. Boleh tak Allah Ta'ala duduk atas dia? Sebab itu makhluk Allah. Allah yang jadikan dia. Kalau kita boleh duduk atas kuda, Allah Ta'ala tak boleh duduk atas arasy, maknanya kita lagi power daripada Allah. Ini soalan dia. Itu saya minta tuan-tuan, abang jawab tu okey juga. Abang kata jawapan dia salah kan? Apa? Soalan dia salah. Mikrofon ni jantan ke betina? Memanglah tak ada tuan-tuan. Tak ada kan? Tapi soalan dia tanya saya, Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini point dia. Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap suatu. Benda ni remeh je. Boleh tak Allah Ta'ala duduk atas makhluk dia? Simple as that. Semudah itu. Bukan cerita boleh-boleh buat langit dan bumi. Ada orang jawab kat belakang tu. Saya tak tahu orang lelaki ke orang perempuan. Saya duduk mengendal kan. Kau anak darah kan, suarlah muka sikit nak tengok. Baik tuan-tuan, tak apa. Soalan dia begitu. Kalau tuan-tuan tanya jantan betina, memanglah tak ada jantan betina tuan-tuan. Soalan dia boleh ke tak boleh? Quran kata Allah Ta'ala maha, itu yang dia tanya saya begitulah. Allah Ta'ala berkehendak dan Allah Ta'ala berkuasa. Kalau Allah Ta'ala berkehendak nak duduk atas arasy, why not? Why tak boleh? Soalan dia. Soalan dia dengan kehendak Allah, kudrah dan iradah Allah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Tuhan yang maha pemurah itu bersemayam di atas arasy. Kita faham bersemayam tu memang dalam Quran Jakim bersemayam. Pimpinan Ar-Rahman kan. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Tuhan yang maha pemurah bersemayam di atas arasy. Tapi bersemayam ni kita tafsir tuan-tuan. Tafsir istawa tu. Tapi bila disandarkan pada Allah, bukan makna bersemayam macam kita makhluk ni. Bersemayam ni tuan-tuan, duduklah. Kita kata duduk. Raja bila duduk di singgasana, dia panggil bersemayam. Betul tak kan? Macam kita lah, kita berkata, raja apa? Bertitah. Sama je. Betul tak kan? Dia advance sikit lah. Begitu. Kita duduk, raja bersemayam. Bang. Cuba tuan-tuan dah khatam banyak kitab dah. Abang Helmi beritahu saya. Dia kata kami dah khatam banyak dah kitab akidah ni. Kira alim dah ni. Lah ni tuan-tuan jawab. Saya tak tahu. Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata boleh lagi. Saya tanya tuan-tuan. Macam ni tuan-tuan. Saya tanya dia balik. Saya kata kat dia, boleh tak Allah Ta'ala makan dekat restoran? Boleh tak Allah Ta'ala duduk lepak dalam banglo? Boleh tak Allah Ta'ala naik motor Y16? Sama kan? Y16 makhluk, restoran makhluk, banglo makhluk, arasy makhluk. Kalau orang kata boleh duduk atas arasy, boleh naik motor Y16. Boleh makan di restoran. Sedangkan Allah Azza wa Jalla sebut, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu maha kaya daripada sekalian alam. Allah Ta'ala tak berkehendak pada arasy. Allah Ta'ala tak berkehendak kepada apa? Restoran. Allah Ta'ala tak berkehendak pada Y16 ataupun Bentley. Allah Ta'ala tak berhajat. Betul tak? Hatta Allah Ta'ala tak berhajat pada ibadah kita. Dalam hadis sebut, kita ibadah ni supaya kita jadi baik. Kita dapat pahala masuk syurga tuan-tuan. Kita jadi baik. Kenapa kita ibadah? Supaya manusia boleh hidup. Jangan curi. Curi menyusahkan orang lain. Betul tak? Jangan berzina, merosakkan nasab. Jangan merompok, rosak. Adanya hukum hakam ni supaya kita boleh hidup. Supaya manusia boleh hidup. Allah Ta'ala tak perlu pada makhluk. Bila hang kata boleh dah Allah Ta'ala duduk atas arasy,
Adakah boleh Allah Ta'ala berhajat pada makhluk? Nampak tak? Saya tanya macam ni, orang PhD tuan-tuan. Saya pun pelik, macam mana hang PhD boleh fikir macam tu? Quran sebut Allah Ta'ala ghaniyun anil alamin. Banyaklah yang Quran sebut. Ghaniyun halim. Kaya, tak perlu pada makhluk. Tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala duduk atas arasy, Allah Ta'ala perlu pada makhluk. Sebab tu siapa kata Allah Ta'ala atas arasy, kita tak boleh kata kafir lagi. Boleh tak? Berhati-hati ya. Ada setengah orang, oh kafir. Nanti dulu. Kalau dia kata zat Allah seketul atas arasy, dia menyerupai musyabbihah. Dia nak bagi sesat tu. Dan dah mula nak ke kufur tuan-tuan. Nah, kalau betul-betul zat Allah atas arasy, zat Allah duduk atas arasy. Oh, ni memang sebagian ulama kata kufur terus. Sebagian ulama kata ini mujassimah yang apa? Separuh mujassimah ataupun mujassimah ghairus sarihah dipanggil. Tak apa tuan-tuan. Isyarah tuan-tuan. Tuan-tuan betul ke ni tuan macam ni? Betul? Tak masuk lagi, jam saya tak masuk lagi. Jangan cepat sikit tuan. Nah, ni nanti tuan-tuan nak ni tuan-tuan tengok jadual. Jangan ikut ni ya. Sebab di masjid tinggi dulu jadi Di masjid tinggi dulu dia azan 3 minit awal. Belum maghrib dah azan dah. Jam tak betul. Bila dia azan, orang buka puasa batal habis satu masjid tinggi. Saya buka puasa saya tak dengar azan. Azan tak apa lah. Saya tengok handset. Handset tuan-tuan ni kalau Android, jam dia memang tepat 100%. Sebab dia bila kita connect dengan internet, dia terus synchronize tuan-tuan. Tuan-tuan punya jam handset ni paling tepat. Sebab tu saya pun kadang jam jarang pakai. Pasal jam ni paling tepat. Tepat sungguh tuan-tuan. Dan tuan-tuan kalau letak apa? Tarikh pada waktu kan. Dia ambil tu data daripada JAKIM. Jadi yang handset tuan-tuan ni kalau tuan ambil di Google Play kan, yang waktu solat kan, lagi tepat daripada masjid lagi. Tepat sungguh lah. Kita terus generate daripada JAKIM. Jadi tuan-tuan pastikan tuan-tuan nak azan kan. Tuan-tuan azan di sini kalau bulan usah ke pekat makan tu. Kalau tuan-tuan azan, saya syorkan pada tuan-tuan lah. Tengok jam handset tuan-tuan. Dan tengok tuan-tuan punya ni jadual tu. Sebab saya di masjid tinggi tu punya lama dia azan. Sampai saya bagi tahu kat AJK, kata silap ni azan awal 3 minit tuan-tuan. Batal habis semua tuan-tuan. Saya bagi tahu kata ni awal ni, saya kata ni. Baru dia tukar, bukan dia tukar apa? Tukar jam terus tuan-tuan. Masjid tinggi tukar jam terus. Baik tuan-tuan, tak apa. Boleh sikit lagi tuan-tuan Mana ni? Saya habis sikit ya. Kemudian Alhamdulillah 33 kali. Sambung dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Saya tak tahu tuan, mungkin Alhamdulillah wa bihamdi itu mungkin ada kot tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wa bihamdi. Boleh jadi ada kot. Tapi saya tak pernah jumpa lagi lah. Tapi Alhamdulillah Rabbil Alamin kita baca 33. Boleh sambung Allahu Akbar. Ataupun boleh tuan-tuan nak sambung Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Segala puji bagi Allah memiliki sekalian alam yang berhak dipuji atas apa keadaan dan dalam semua keadaan. Kemudian kita baca Allahu Akbar 33. Maksudnya Allahu Akbar, Allah Maha besar kan? Ataupun yang ni Maha Agung. 33 ataupun 34. Berhati-hati tuan-tuan Kalau tuan-tuan baca 33 dalam hadis Nabi sebut, tuan-tuan sambung dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai bawah tu. Boleh lah? Kalau tuan-tuan baca 33. Kalau tuan-tuan tak nak baca itu, tak nak baca Allahu Akbar tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, tuan-tuan baca 34. Sama je. Boleh lah? Dia nak cukupkan 100. Kalau tuan-tuan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 34 kan? Genaplah 33, 34, 100. Maka tuan-tuan tak perlu lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baik. Jadi tuan-tuan, saya habiskan dulu tuan-tuan satu muka surat ni. Allah Maha Agung seagung-agungnya dan pujian-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah pagi dan petang. Bukrata wa asila tu pagi dan petang. Kita selalu sebut bukrata wa asila kan. Kita Allah Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila kan. Kita baca doa iftitah. Ingat bukratan wa asila tu apa? Pagi dan petang. Dan selama-lamanya ia suci daripada sifat kurangan. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya,
Baginya lah segala kerajaan dan baginya lah segala puji-pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu, dan tiada keupayaan dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Allahu Akbar, Allah maha besar. Makna dia apa? Allah agung tuan-tuan. Agung dan hebat. Kebesaran Allah. Ada satu golongan ni, macam saya sebut kawan saya tu lah tuan-tuan. Allahu Akbar ni, dia pun tak faham lagu tu. Dia pun faham saiz Allah. Saiz. Zat Allah tu ada saiz. Ini bahaya tuan-tuan ni. Makna dia apa? Saya dengan Abang Helmi, saya besar ni. Tapi kalau banding saya dengan surau ni besar ni. Surau ni dibandingkan dengan masjid tinggi lagi besar. Masjid tinggi banding dengan masjid Jawi lagi besar. Masjid Jawi banding dengan masjid Madinah lagi besar. Masjid Madinah dibandingkan dengan bumi lagi besar. Bumi dengan matahari lagi besar. Matahari dengan apa? Dengan langit lagi besar. Langit dengan kursi lagi besar. Kursi dengan arash lagi besar. Arash besar, Allah lagi besar pada arash. Saiz. Boleh ke macam tu tuan-tuan? Allah Ta'ala mana ada saiz macam kita tuan-tuan? Boleh tuan-tuan no? Ini kaum yang macam tu, Mujassimah, Musyabbihah. Dia memang fikir lagu tu. Allah Ta'ala ada saiz. Cuma saiz Allah ni yang paling besar. Mana boleh fikir lagu tu? La ilaha illallah. Bahaya tuan-tuan. Ni saya tak nak sebut kufur tuan-tuan, tapi akidah ni bahaya. Akidah ni bahaya. Satu lagi kita kata nampak tuan-tuan, wahwal aliyul azim. Ali nampak tu. Ali tu kan. Ali tu yang maha tinggi. Tahu tinggi? Kita sebut maha tinggi ni tinggi keagungan dan kebesaran. Dia pun tak macam tu. Dia pun lain tuan-tuan. Dia pun tinggi-tinggi suruh Betul tuan-tuan. Saya bincang saya pun risau. Dia pun ni golongan apa ni? Tinggi dia macam mana? Okey. Sekarang ni surau ni tinggi tak? Tinggi kan? Tinggi. Pencawang dengan surau tuan-tuan mana tinggi lagi? Cawang tinggi lagi. Cawang dengan KLCC tinggi lagi. KLCC dengan apa? Burj Khalifa perlu baik tinggi. Burj Khalifa dengan Kingdom Tower yang paling tinggi kan di Arab Saudi. Kingdom Tower lagi tinggi. Kingdom Tower dengan matahari lagi tinggi. Matahari dengan langit pertama lagi tinggi. Langit pertama dengan langit ketujuh lagi tinggi. Atas langit ketujuh apa? Arash. Tinggi kan? Allah Ta'ala atas arash. Tu kata tinggi tu. La ilaha illallah. Takkanlah kita puji kerana tinggi ni. Tidak kan? Pasal apa? Pasal duduk tinggi kita puji dia. Kita puji Allah tinggi kebesaran dan keagungan. Kalau kita kata tinggi kehebatan dia, nampak tak? Tinggi kehebatan dia, itu tinggi kebesaran dia. Kalau kita puji Allah ni, kita sembahyang kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Tinggi di sini apa? Tinggi duduk atas. Duduk jongkok atas. Subhanallah. Kalaulah yang tu satu benda yang dipuji, yang dimuliakan, tuan-tuan pernah naik kapal terbang tak? Tak pernah. Tuan-tuan tak mulia sangat, tak tinggi sangat. Saya pernah naik kapal terbang. Saya lagi mulia pada tuan-tuan. Jadi orang kena puji. Siapa naik kapal terbang, kita kena puji. Pasal apa? Dia lagi tinggi daripada orang lain. Sebab apa? Kita puji Allah sebab Allah Ta'ala paling tinggi ke atas tanah tu. Jadi kita kena pujilah. Orang lagi tinggi kena puji, betul? Lagi tinggi kena puji. Lagi tinggi kena puji. Pujilah orang di atas kapal terbang, betul tak? Pasal dia. Orang kena puji burung. Pasal dia tinggi. Lah, tinggi ni bukan tinggi duduk atas. Takkanlah kawan duduk pokok petai, kawan panjat pokok pelam, pokok nyok, korang seorang pakat pokok petai. Oi, pokok petai ni lagi mulia pada aku, pasal dia tinggi lagi. Lah, sejak bila mulia kerana tinggi kedudukan tu? Tinggi Allah ni bukan tinggi duduk congok atas tu. Tinggi kebesaran dan keagungan. Tapi tuan-tuan cuba bincang dengan pokok tu. Dia kata apa? Tinggi sungguh. Besar ni besar, saiz besar. Kalau tinggi tu, tinggi. Ya Allah. Bahaya. Ni kita nak tolak. Ali al-azim, nampak tak? Ali ni yang maha tinggi, azim ni yang maha agung. Makna dia apa? Tinggi di sini tinggi kebesaran, darjat, kedudukan. Sama dengan azim, nampak tak? Keagungan digabungkan Ali dan azim. Maha tinggi. Tinggi apa? Tinggi kebesaran dan keagungan. Sebab tu digabungkan dengan azim. Azim maha agung, Ali maha tinggi. Tinggi maha tinggi ni tinggi kebesaran dan keagungan, bukan maha tinggi duduk atas tanah tu. Boleh kot tuan-tuan baik. Jadi tuan-tuan macam mana ni tuan-tuan? Tuan-tuan dah khatam banyak kali buku akidah ni.
Melawak tuan-tuan ya. Tapi Abang Helmi bagi tahu lah selesai. Buku apa Abang Helmi kata? Dah khatam. Ada Abang Helmi kata saya dah khatam dah buku tu. Itu saya minta jawapan pada tuan-tuan. Tapi saya tak tuan-tuan tak, kawan saya yang PhD pun boleh pick up lagu tu macam mana? PhD tu, saya tak ada PhD. Macam mana boleh pick up lagu tu? Okey tuan-tuan, 71. Akan datang muka surat 71. Ada tahlil ke macam mana kita ni? Ke doa selamat Doa selamat no? Doa selamat lah. Okey, doa selamat bang. Pendek sikit. Okey tuan-tuan. Lepas isyak kita buat doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma la taj'al minna syaqiyya wa la mahrum wa la matula. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.